Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam Bahasa Melayu tahun 5. Ya, murid-murid dah bersedia untuk belajar dengan tajuk baru pada hari ini? Jika telah bersedia, mari kita teruskan dengan pembelajaran kita. Baiklah murid-murid, kita sudah berada dalam unit yang ketiga, Masyarakat Celik Ilmu. Tapi masih dalam tema yang pertama, iaitu tema kemasyarakatan. Tajuk yang ingin cikgu kongsikan pada hari ini iaitu e-sukan dalam standard pembelajaran 5.1.1 huruf Romans 4. Dalam standard kandungan 5.1 ini, kita akan memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Dari segi standard pembelajaran 5.1.1 kurungan 4, memahami dan menggunakan kata nama mengikut konteks tidak formal iaitu penjodoh bilangan. Dari segi objektif pula, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat membina ayat menggunakan 6 penjodoh bilangan berdasarkan frasa dan gambar dengan betul. Dari segi kriteria kejayaan, murid perlu membina ayat menggunakan 5 daripada 6 penjodoh bilangan berdasarkan frasa dan gambar dengan betul. Jadi murid-murid dah bersedia untuk belajar Bahasa Melayu tahun 5? Tata bahasa penjodoh bilangan. Jika sudah bersedia, murid-murid boleh buka buku teks, buka muka surat 18. Baiklah murid-murid, sebelum kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, di sini cikgu ingin kongsikan berita tentang e-sukan. Mari kita dengar dan tontonnya bersama-sama. E-sukan di Malaysia berpotensi melahirkan pelbagai jenis ataupun peluang pekerjaan dan hal ini kerana penganjuran perlawanan e-sukan ketika ini semakin berkembang dan sangat diminati ramai terutamanya golongan muda. Menurut komentator e-sukan Malaysia Adriana Muhammad Ghazali atau lebih dikenali sebagai panggilan Cucu, setiap kali penganjuran perlawanan e-sukan memerlukan ramai penglibatan selain pemain itu sendiri. Antara peluang kerjaya yang diperlukan dalam sektor e-sukan adalah penganalisis, pengurus, jurulatih, komentator, kru produksi dan banyak lagi. Well, we do have one of the biggest tournament, M1 World Championship, which is going to be in November, 15, 17 November, and as well as MPL, 19 to 20 October, or one of the biggest tournaments. That itself speaks out for everything that's happening around you. For example, it won't be big if it's not an industry. For example, think about how many people involved to make that happen. So an event that big, it means that there's so much work opportunities behind the scene as well as on the scene, and those are like host, MC, players, commentators like me, myself, and Lafal commentators. And there's also analysts, there's also manager, coach for players, and the players itself, and there's also a production team. Everything that involved in this kind of tournaments is speaking out how many organizations are there for you to work with. So that itself can be a career for you. Like it's one of the biggest one that's really needed, graphic designer, video editor. So I think it's kind of a solid thing to say that in our era right now, everything involves technology. So anything that involves technology can be a solid career as we speak. Jelas Cucu, permintaan terhadap kejaya-kejaya ini sangat diperlukan dan ia dapat dilihat pada dirinya sendiri yang juga merupakan komentator e-sukan wanita di Malaysia. Baiklah murid-murid, seperti tadi kita telah mendengar berita mengenai e-sukan. Ya. E-sukan ini bukan sahaja mendatangkan pelbagai manfaat dan pekerjaan kepada mereka yang berminat untuk menceburi bidang e-sukan. Tadi ya, cikgu harap ini dapat memberi gambaran kepada kamu tentang apakah itu e-sukan. Jadi kita teruskan penjelasan kita seterusnya. Okey murid-murid, seperti biasa kita akan membaca
dan memahami teks yang terdapat di dalam buku teks. Dan seperti biasa juga, cikgu akan bacakan teks ini dan kamu ikut serta di rumah dan cuba untuk memahami teks yang dibaca. Sukan. Danish amat meminati sukan bola sepak. Namun begitu, dia kurang berbakat. Pada suatu hari, SK Seri Damai membuat pemilihan pemain untuk permainan sukan. Danish bercadang untuk menyertai sesi pemilihan itu. Dia ke perpustakaan untuk melayari internet tentang sukan. Selain itu, dia juga meminta penerangan daripada guru tentang sukan. Afifi dan Tinesh turut membantu Danish. Cerita ini tentang seorang murid yang bernama Danish yang meminati sukan, namun tidak berbakat. Ya, pada suatu hari, bila SK Seri Damai telah membuat pemilihan pemain untuk permainan sukan, Danish ingin mencuba nasib. Jadi, Danish telah pergi ke perpustakaan untuk melayari internet tentang sukan. Dia juga telah meminta penerangan daripada gurunya serta telah dibantu oleh Afifi dan Tinesh. Sebelum itu, mari kita lihat dulu apakah maksud sukan. Sukan ialah sukan elektronik ataupun permainan video. Seperti yang kamu tonton dalam berita tadi, permainan-permainan secara video ataupun elektronik kita gelarnya sebagai sukan. Antara permainan yang cikgu pasti memang kamu amat gemari permainan games ya. Itu ialah antara sukan. Tapi sekiranya kamu meminati permainan secara sukan ini, gunalah bakat yang kamu ada dengan cara yang betul. Pergilah menyertai pertandingan-pertandingan yang berfaedah, yang mendatangkan manfaat, dan sekiranya kamu minat dalam bidang ini, kamu boleh meneruskan pengajian kamu dalam bidang yang bersesuaian untuk kamu dapatkan kejayaan ataupun kerja-kerja berkaitan dengan penghasilan video-video games yang menarik. Okay, jelas ya murid-murid, kita teruskan yang seterusnya. Okey, aktiviti kita yang seterusnya ya murid-murid, kita perlu membina ayat menggunakan penjodoh bilangan. Sebelum itu, apakah maksud penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan ialah kata nama yang menjadi pasangan kepada kata bilangan. Dalam grafik tersebut telah diberikan penjodoh bilangannya itu kelompok. Mari kita lihat dulu apakah maksud kelompok. Kelompok untuk sekumpulan manusia, haiwan dan benda. Contoh burung, awan, pulau, bintang. Jadi berdasarkan penjodoh bilangan yang diberi iaitu kelompok, kita perlu membina ayat yang bersesuaian berdasarkan bahan grafik. Jika kita lihat bahan grafik, kita nampak beberapa orang murid yang sedang melakukan perbincangan. Jadi contoh ayat yang boleh kita buat iaitu sekelompok murid sedang melayari internet untuk mencari maklumat tentang sukan yang bakal diadakan pada minggu hadapan. Ya, sekelompok ini tadi kita jelaskan untuk manusia. Jadi kita boleh sekelompok murid. Sebab dalam grafik kita dapat lihat beberapa orang murid. Ya, sedang buat apa? Sedang melayari internet. Ya, untuk mencari maklumat tentang sukan. Jelas ya murid-murid bagaimana cara untuk kita membina ayat menggunakan penjodoh bilangan. Kita teruskan ke soalan yang seterusnya. Ini ialah grafik yang kedua dan penjodoh bilangannya ialah bidang. Apakah itu bidang? Bidang untuk benda-benda atau tempat yang terbentang luas. Tanah, kain, sawah, pemadani, kebun. Ya, bidang juga merujuk pada kejaya. Ya, sesuatu kejaya. Ya, sesuatu mata pelajaran. Jadi mari kita lihat ayat yang sesuai berdasarkan grafik. Sukan ini merupakan bidang sukan secara elektronik atau permainan video yang amat digemari oleh golongan kanak-kanak. Bidang juga boleh merujuk kepada sesuatu kejaya, ya, kejaya. Jadi ini contoh ayat yang boleh kita bina berdasarkan penjodoh bilangan dan grafik yang terdapat dalam gambar yang kedua. Ini adalah grafik yang ketiga. Jika kita lihat berdasarkan grafik, terdapat beberapa orang murid dan seorang murid yang sedang menulis namanya di atas kertas.
Jadi, perkataan penjodoh bilangan yang diberi ialah lembar. Mari kita lihat dulu apakah maksud lembar. Lembar untuk benda-benda yang lurus dan panjang. Contoh kertas, dawai, benang. Jadi, apakah ayat yang boleh kita bina? Ya. Sambil-sambil itu, cikgu mengharapkan murid-murid juga cuba untuk membina ayat menggunakan perkataan lembar. Ya. Ini contoh ayat yang boleh cikgu kongsikan. Danish menulis namanya di atas selembar kertas yang telah disediakan oleh pihak penganjur dengan kemas. Ya, perkataan selembar untuk kertas. Jadi, ini ialah ayat contoh yang boleh kita gunakan berdasarkan penjodoh bilangan lembar dan juga grafik. Mari kita lihat grafik yang keempat. Penjodoh bilangan yang diberikan ialah baris. Ya, jika kamu lihat berdasarkan grafik, terdapat peserta-peserta pemain isukan yang telah berada dalam satu barisan untuk memulakan isukannya. Jadi, apa maksud baris? Untuk kedudukan benda atau manusia yang berbaris. Contoh orang, kedai, rumah, pokok, tulisan. Ya, jadi, apakah ayat yang sesuai? Mari cikgu kongsikan. Danish mengambil tempat duduk sebaris dengan rakannya untuk mendapatkan semangat dalam pertandingan yang dijalankan. Ya, itu ayat yang boleh kita bina berdasarkan baris, penjodoh bilangan diberikan baris dan juga grafik yang diberikan. Ini grafik yang seterusnya, iaitu kumpulan. Ya, kumpulan. Kalau kita lihat dalam bahagian grafik, pusingan akhir, ya, di situ pusingan akhir dan beberapa orang murid yang melayari isukan secara berpasukan ataupun kumpulan. Apakah maksud kumpulan? Kumpulan ialah untuk manusia atau haiwan yang berada dalam kumpulan. Contoh, pelajar, sekumpulan pemuda, sekumpulan pengakap, sekumpulan burung, sekumpulan gajah. Ya. Ini contoh-contoh yang digunakan dalam penjodoh bilangan kumpulan. Mari kita lihat ayat yang sesuai berdasarkan penjodoh bilangan kumpulan. Danish dapat menyertai kumpulan peserta yang berjaya ke pusingan akhir dan dia berasa sangat teruja untuk menang. Ya. Ini contoh ayat berdasarkan grafik. Dan penjodoh bilangan yang diberikan itu kumpulan. Mari kita teruskan dengan grafik yang terakhir, iaitu pasukan. Ya, pasukan. Apakah maksud pasukan? Pasukan untuk sekumpulan orang yang berpakaian seragam. Contoh pemain bola sepak, polis, bomba. Ya. Di sini apakah ayat yang boleh sesuai dibina? Pasukan Danish berjaya meraih kemenangan dalam isukan yang diadakan berkat latihan yang dijalankan setiap hari. Ini contoh, ya. Jika kita lihat dalam bahagian grafik, penyampaian hadiah dan sijil kepada Danish dan rakannya yang telah meraih kejayaan dalam isukan yang disertainya baru-baru ini. Okey, baiklah murid-murid. Nampaknya kita telah tiba di penghujung video pembelajaran kita. Nilai murni yang ingin saya kongsikan pada hari ini iaitu memanfaatkan masa peluang dengan perkara yang berfaedah. Ya, sekiranya kamu mempunyai masa yang terluang, gunakanlah masa tersebut untuk melakukan perkara-perkara yang berfaedah, ya, seperti yang ditunjukkan oleh Danish. Walaupun dia tidak berbakat dalam pemain bola sepak, tapi dia mencuba untuk mengikuti ataupun menyertai pertandingan dalam isukan, ya. Ini merupakan salah satu cara yang bagus daripada kita melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Sekiranya murid-murid mempunyai bakat dalam isukan, carilah ataupun sertailah pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengasah bakat kamu dan menunjukkan bakat yang sedia ada pada kamu. Okey, baiklah murid-murid, setakat ini sahaja perkongsian cikgu. Seperti biasa, cikgu ada kongsikan latihan menggunakan Google Form. Murid-murid boleh scan QR code ataupun klik link Google Form di bawah video di bahagian deskripsi. Murid isikan maklumat dan jawab soalan. Sekiranya murid-murid ada persoalan yang ingin diajukan, murid-murid boleh tulis di bahagian komen, ya, hanya berkaitan dengan tajuk yang kita belajar pada hari ini.
Semoga kita berjumpa di video yang seterusnya. Anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.